Hai tuan-tuan, terima kasih. Ini part 2 jadi tengok part 1 kalau siapa belum tengok part 1, lepas ni ini part 2. Baik. Saya come back terus ni. Tak ada dawi-dawi ni, kita terus pergi kepada cerita kita. Cerita kedai kopi. Right. Baik. Kertas siasatan Dr. M siap dirujuk Peguam Negara. Dr. Mahathir sekarang dirujuk Peguam Negara, tuan-tuan. Ni saya nak cerita lah Sebenarnya siasatan terhadap pimpinan PN ni dah ada kan. Siasatan terhadap kes Mahathir dah ada, siasatan terhadap Hadi dah ada, siasatan terhadap Tuan Ibrahim Tuan Man pun dah ada, siasatan terhadap apa orang kata pemimpin-pemimpin tertinggi daripada Bersatu dan juga PAS sebenarnya dah ada. Tetapi kenapa tidak disiasat? Kenapa tak ditangkap, Jais? Kenapa sekarang ni tak tangkap? Bukan kesiasatan dah ada, kau kata kalau ada tangkaplah. Tuan-tuan, saya kata sabar. Kan? Bila kita tangkap, korang kata apa konspirasi politik lah, itulah balas dendam lah, apalah kan. Korang kata macam tu. Bila tak tangkap, korang kata fitnah lah. Saya kata sabar. Jenayah ni tak ada expiry date, tuan-tuan, selagi belum mati. Selagi tak mati, tak ada expiry date. Even hari dia nazak tu pun boleh lagi kena tangkap. Tangkap kan. Terus innalillah. Boleh. So tuan-tuan, pada usia 98 tahun, siapa sangka seseorang bernama Tun Mahathir boleh disiasat. Dia nak saman satu hal lah, tapi sekarang disiasat. Kita baca. Kertas siasatan Dr. M siap dirujuk Peguam Negara. Polis melengkapkan kertas siasatan terhadap Mahathir Mohamad berkaitan dakwaan menghina institusi raja. Sesuai Polis, Nursyah Saudin berkata kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara minggu depan selaras peruntukan undang-undang. Polis melengkapkan siasatan terhadap Mahathir kerana kes penghinaan institusi diraja. Kertas siasatan akan dirujuk pada Peguam Negara selari peruntukan perkara 145 Pasal 3 Perlembagaan Persekutuan. Dia memaklumkan berhubung isu proklamasi orang Melayu, katanya. Baik. Polis masih dalam perangkat siasatan dan akan merakam percakapan Presiden Abdul Adil Awang serta timbalan Ketua Pugi Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy. Semalam Bukit Aman memaklumkan pihaknya merakam percakapan Mahathir di Yayasan Al-Bukhari Ibu Negara. Hadi pun akan kena siasat, P. Ramasamy pun akan kena siasat. Baik. Dalam masa yang sama, polis siasat Mahathir, ini Afif kata, pemimpin PH hipokrit, dia kata. Setiausaha Badan Perhubungan PN Selangor, Afif Barhadin percaya pemimpin bersikap zalim dan hipokrit kerana pihak polis menyiasat bekas Perdana Menteri menggunakan Seksyen 124 Kanun Kesiasaan. Merujuk kepada laporan siasatan terhadap Mahathir, aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen, Afif berkata, tindakan polis itu satu ugutan yang menunjukkan sikap tidak hormat kepada seorang negarawan yang lebih tua. Seksyen 1248 jelas merupakan peruntukan yang menindas, tidak demokratik, yang membenarkan penahanan jangka panjang tanpa bicara di bawah peruntukan SOSMA. Ia berulang kali dikutuk oleh pimpinan Pakatan Harapan selama ini ketika mereka menjadi pembangkang. Sekarang setelah berkuasa, nada mereka berbeza. Afif berpaling tadah daripada PKR. Okey. So dia ditahan di bawah 124 Kanun Kesiasaan. 124B di bawah Kanun Kesiasaan adalah tangkapan di bawah peruntukan SOSMA. Dia dulu tangkap orang di bawah SA kan, sekarang dia tangkap bawah SOSMA. Kenapa SOSMA, tuan-tuan? Dia bukan isu SOSMA sangat. Isu dia sekarang ini, dia mempertikaikan raja-raja dalam ucapan beliau kan. Kalau dengar isu Adi, laju je korang dulu Sekarang ni nak cakap apa? Nak sokong pula. At least aku malah nak komen pasal aku punya kes kan. Saya dilarang untuk komen pasal saya punya kes. But point ni sekarang ini, siasatan sekarang ini dilakukan. Afif kata tak demokratik, doesn't matter kan? Statement itu dah dibuat, 3R itu dah dibuat. Dia menyentuh tentang soal royalty, itu telah dibuat. Dan kita kena ingat, Mahathir ni antara orang yang lantang mengkritik dan menghina raja, Kesultanan dan juga Majlis Raja-Raja. Itu antara orang yang sangat kritis dalam menghina Majlis Raja-Raja. Now, persoalan utama macam saya kata tadi kan, tadi saya bawa kerusi pasal Mahathir, kenapa penting untuk dia nak
dia nak bersama dengan Bersatu penting untuk menang pilihan raya akan datang. Dia dah tahu dah, dia tidak lagi mempunyai immunity. Dia memang tak ada immunity pun dalam undang-undang. Tetapi sebenarnya ni nak cerita lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih mempunyai sifat pemaaf terhadap Mahathir ni. Masih ada lagi. Sebab itu bila orang kata tangkaplah Mahathir, dakwalah beliau dan sebagainya, Anwar tak nak respon. Ataupun bukanlah Anwar tak nak respon, tapi tindakan tidak diambil atas dasar antaranya, pertama dia negarawan, kedua dia dah tua. Udah-udahlah. Tetapi sikap yang tak akhir ni melampau. Dia mencabar diri dia. Bila Afif kata itu tak demokrat, dia yang mencabar diri dia. Kita selama ni kita tahan, PMX tahan 7 bulan ni, jangan, tak ada apa-apa, tak ada tindakan. Dia cakap lah macam-macam. Dia cakap itu, cakap ini pun PMX tahan. Walaupun ada kes, PMX tahan. Tapi bila dah sampai satu peringkat, semua orang ada hadnya. So akhirnya bila dia ada had, ambillah tindakan. Bila dia ambil tindakan ni, kenapa bising? Dia tak tahu undang-undang, dia bekas Perdana Menteri. Bukan sekali, 2 kali. Bukan dia tempoh 5 tahun, 22 campur tahun 20, campur 22 bulan. Tetapi tindakan itu memang dia sengaja mengundang malapetaka, kita kata. Sama juga tadi bila kita kata kes saman sivil tadi kan. So akhirnya dia sedar dia jatuh dalam permainan dia sendiri. Dia jatuh di dalam permainan dia sendiri. So bila dia jatuh dalam permainan dia sendiri, isu dia sekarang ni, dia perlu cari tempat untuk dia nak berpaut. Dan dia perlu pastikan Bersatu menang. Membawa kita kepada skandal MB Bersatu. Baik, MB Bersatu, MB PAS di Terengganu. Saya nak bawa cerita tentang MB PAS di Terengganu. Beberapa hari lepas, saya dedahkan, juga satu portal dedahkan, juga di sebuah Limat Said, di dalam Dewan Undangan Negeri di Terengganu, berkenaan dengan pembelian tanah di Terengganu. Pada zaman Hadi, dia beli 300,000, tanah 11,000 lebih meter square. Dibeli pada zaman Hadi jadi Menteri Besar tahun 2003, dijual kepada koperasi PAS, di mana institusi politik dia jadi apa orang kata, jadi ahli lembaga pengarah, pada harga 300,000. Bila BN memerintah, BN beli balik, kerajaan negeri beli balik dengan harga 8 juta, dia untung 7 juta. Lepas itu pun 300,000 tu bawah market value tu. Lepas itu apa yang berlaku? Bila PAS ambil alih, PAS jual tanah itu kepada NGO Khairun Nisa, di mana pengurusi dia adalah isteri MB, dengan harga 500,000 premium. Sedangkan nilaian tanah itu 5 juta premium. Now, apa masalahnya SD nak bagi 500,000? Lantak dia lah. Pertama, kita kata, kalau dijual tanah itu dengan harga 30 juta, saya tak letak 29 juta, kita letak 30 juta. 30 juta tuan-tuan, tolak dengan 500,000, berapa untung? Kan, berapa untung kat situ? Pertama, kata dia lah, untung. Itu saya kata, itulah rasuah. Yang kedua, itu tanah yang dialokatkan oleh awam, kepada awam, oleh kerajaan, untuk kegunaan awam. So bila dia dah jual kepada individu, which is NGO tu individu lah, maka dia melibatkan pengambilan tanah awam diberikan kepada certain individu yang juga isteri bekas YB, isteri YB, di dalam PAS. Jadi perjuangan PAS untuk rakyat, perjuangan apa? So hari ni saya bangkitkan isu ni 2-3 kali, dan saya kata, dulu saya cakap bahawa ada kepimpinan PAS yang terlibat bila sampul itu dibawa. Ingat Sekarang sudah terbongkar satu. Kita kena ingat, sampul tu bukan nipis tuan-tuan. Sampul tu tebal. Baik, kita baca sebelum saya cerita tentang sampul tu. Alright. Perjualan tanah di Terengganu cuma isu kecil, boleh difahami rakyat. Difahami rakyat. Ahmad Samsuri Mokhtar menganggap perjualan tanah kerajaan kepada Persatuan Isteri Wakil Rakyat dan isteri bekas rakyat Terengganu bukanlah satu isu. Menteri Besar Terengganu menjelaskan segala prosedur yang ditetapkan dipatuhi semasa proses jual beli, sambil mendakwa isu berkenaan sengaja ditimbulkan dan disensasikan pihak tertentu. Isu murni antara lain kerana pilihan raya negeri semakin dekat. Ahmad Samsuri berkata dia tidak faham mengapa dijadikan oleh isu. Tidak faham. Dia tidak faham, aku bagi dia faham lagi. Saya pun tidak faham kenapa ini menjadi isu. Proses yang dijalankan dalam isu itu dibuat mengikut peraturan dan undang-undang yang sedia ada di Terengganu.
Tapi biasalah, zaman pilihan raya macam-macam benda akan keluar. Cacing dalam bumi pun akan keluar. Oi, dia ingat rakyat sekarang ni bodoh ke? Katanya, Ahmad Samsuri sebelum ini menghadiri majlis menandatangani memorandum. Okey. Dia kata semua prosedur diikuti. Saya bagi tahu tuan-tuan, Akta Rasuah tidak melihat prosedur. Akta Rasuah melihat kepentingan. Okey, saya ulang. Akta Rasuah tidak melihat prosedur. Akta Rasuah melihat kepentingan. Saya bagi contoh. Katalah contoh. Menteri A meluluskan satu projek mengikut prosedur, dan projek itu diluluskan dan diberikan kepada anak Menteri A di atas kapasiti dia sebagai menteri. Soalannya, adakah itu rasuah? Itu rasuah. Kenapa? Prosedur semua betul apa? Prosedur apa? Prosedur kewangan, ada MOF, ada CIDB, ada apa orang kata, masuk tender, ada, dia semua ikut prosedur betul. Company dia berdaftar. Tapi isunya dia bagi projek itu kepada company anak dia dan dia menteri yang meluluskan. Adakah itu dipanggil, dikategorikan sebagai suapan? Ataupun sebagai rasuah, sebagai suapan, penyalahgunaan kuasa? Jawapannya ya. So dia bukan isu prosedur sekarang ni. Menteri Besar berhujah isu prosedur. Dia kata prosedur betul. So apa masalahnya? Rasuah tak tengok prosedur, tuan-tuan. Prosedur betul macam mana sekalipun, elemen kepada rasuah adalah menggunakan kuasa yang ada untuk kepentingan diri atau keluarga. Sama ada memberi kelebihan ataupun mengurangkan sebarang kesakitan ataupun, yalah, contohnya dia lepaskan daripada hukuman dan sebagainya. Benda itu pun dikira sebagai salah guna kuasa dan rasuah. Suapan. Tak. MB Terengganu ni dia cuba nak mengecilkan pemikiran orang Terengganu. Yang dah kecil. Dia cuba nak mengecilkan, dia cuba nak memantul dan memandulkan. Kalaulah orang percaya apa yang MB tu punya alasan, aku tepuk daya. Saya hari tu saja bawa cerita, tuan-tuan, saya throw. Saya nak tengok apa respon MB. Saya ingatkan intelligent lah respon dia kan. Ini dia kata kami ikut prosedur. So apa isu dia? Saya bagi tahu MB isu dia apa, MB Baiklah. Katakanlah MB, bukan katakanlah, dah berlaku dah pun. Pada tahun 2020, tanah itu di-value, tahun 2019 tanah itu di-value, dinilaikan bernilai 29 juta lebih. Okey, itu nilaian dia. Kemudian 2020 Jabatan Tanah kata tak recommend untuk dipindahkan kepada Khairunisa. Tak recommend. Dia tak recommend. Pengarah Jabatan Tanah. Tapi MB luluskan juga. Di mana kelulusan itu dengan nilaian premium 500,000. Sedangkan premium kalaupun harga pasaran 5 juta ringgit. Nah, 5 juta ringgit, 500,000, saya tanya soalan. Kalau MB 500,000 tu, boleh tak MB transfer kat saya? Saya tak nak 500,000. Saya nak 600,000, boleh tak? Tak apalah, saya up 100,000. Boleh tak? Mampus MB tu tak nak bagi kat saya. MB, saya bagi 600. Khairunisa bagi 500. Saya lebih lagi, bagilah kat saya. Kenapa tak nak bagi kat Nak Iswardi? Alah, sebab apa? Khairunisa tu siapa pengurusinya? ISTERI, isteri. Siapa? Isteri MB. MB mana? MB Terengganu yang meluluskan. So ada kepentingan, ada konflik kepentingan tak? Ada konflik of interest tak? Jawapannya ada. So kalau ada konflik of interest, isu tak? Isu. Tak, kalau dia transfer, okey, kami ikut prosedur dan kami jual dengan harga 5 juta. 5 juta. Premium kami 5 juta. Kami ikut harga pasaran. Okeylah. Kita mungkin tak pertikaikan juga, tapi yelah, 5 juta harga pasaran pun kita nak argue tu agak payah. Tuan-tuan, saya nak cerita, Lim Guan Eng jual rumah dia bawah daripada harga pasaran, kena tau. Kan dia kena? Baru ini kan masih dah kena dalam siasatan. Lim Guan Eng jual rumah bawah harga pasaran boleh kena. Bawah pasaran dia 2 juta je kot. 2 juta je bawah harga pasaran. Daripada 4 jadi 2, lebih kurang macam tu kalau tak silap saya. Yang ini 5 juta ke 500,000. Itu 4.5 juta bawah pasaran dan nilai tanah tu 29 juta. Meaning kalau Khairunisa dah sign dapat 500,000 tu, dia jual esok hari
30 juta tolak 500,000, dia untung 29,500,000 atas angin, tuan-tuan. Saya diam sekejap supaya ayat saya tadi sing dalam otak. Boleh sing dalam otak, tuan-tuan. Nampak? Nak absorb. Takut nanti saya bagi walaupun semua macam jam. Macam rotinan lah. Pam jam. Tak pun buffering. Buffering. Kan? Sebab dia punya kepercayaan dan dengan logik dia sekarang ni bercanggah. Takkanlah orang PAS sebodoh itu. Bukan kali pertama dia buat tau. Ini kali kedua. Kali pertama dulu Haji Hadi yang buat. Kepada koperasi Kojiwa, whatever nama koperasi tu. Yang mana ahli lembaga pengarah dia setiausaha politik dia sendiri. Masa itu dia jual harga 300,000. Premium 300,000. Sedangkan value tanah masa tu 8 juta. Yang tu dia tak lepas tu. Sebenarnya dia boleh kena tu. Tapi tak tahu lah. Ini orang PH Terengganu dengan UMNO Terengganu lah kena ambil peluang ni buat laporan polis, buat laporan SPRM. Tolonglah, janganlah harap suara dibuat. Boleh Okay, membawa saya kepada yang terakhir malam ni, berkenaan dengan Haji Hadi dan juga berkenaan dengan MB Terengganu ni juga akan berlaku satu pendedahan lagi berkenaan dengan satu skandal yang melibatkan pimpinan PAS di Terengganu, tuan-tuan. Skandal apa sabar? Saya kata sabar. Sebab yang ini baru permukaan skandal yang dibawa ni, tuan-tuan. Dan yang akan keluar ini antara lainnya dia melibatkan beberapa perkara. Pertama, tanah. Kedua, pembalakan. Kan? Tapi paling besar tanah lah. Kan? Dia melibatkan penjualan tanah juga. Penjualan tanah. Tuan-tuan, Terengganu negeri yang besar, negeri yang kaya, bukan besar, negeri yang kaya. Peluang ini digunakan sebaik mungkin oleh PAS untuk tujuan apa, tuan-tuan? Pilihan raya dah dekat, saya kata. Dana tak cukup. Pak Bersatu tak boleh bagi dana. Nak bawa masuk Mahathir ni, entah-entah Mahathir pun tak ada duit. PAS tak saka, PAS bersih. Buatlah laporan. Kan ada orang kata gitu kan. PAS zero rasuah. Kan? Yalah, dia memulai daripada zero untuk jadi satu. Tapi PAS tak zero fitnah. Now, kes yang dibawa ni, tuan-tuan, itu kes yang pertama. Dalam sampul tu baru kes yang pertama ni baru dibuka ni. Dalam sampul itu baru kes pertama baru dibuka. Dia ada beberapa lagi rentetan kes yang lain sekarang ini. Sekarang ini masih dalam pertimbangan. Saya kata mungkin tak didedahkan oleh SPRM. Tapi bukan bermakna kami tak boleh dedahkan. Bukan bermakna kami tak boleh dedahkan. Satu dokumen hari ini berkenaan dengan AKSB telah didedahkan. Yang ni saya takkan bawa hari inilah. Yang ni saya bawa esok hari. Sebab saya takut line saya tak berapa nak cantik. Nanti saya tegang terputus. Mampus. Kan? Aku duduk Terengganu memang susah nak convincekan orang lain. Tak apa, tak payah convince. Report je SPRM. Tak payah convince. Biar pimpinan mereka kena tangkap. Dua orang ni, tuan-tuan. Menteri Besar Terengganu dengan Haji Hadi. Bukan polis, jangan report polis, report SPRM. Jangan report kat Terengganu, pergi Putrajaya terus. Bawa rombongan tu. PH Terengganu, UMNO Terengganu. Pergi ke ni, ke SPRM Putrajaya. Buat laporan, bawa bukti, jangan report aja, bawa bukti sekali. Sangkut ni bang. Sangkut. Saya belum cerita pasal pasir lagi ni. Saya belum cerita pasal tanah, pasal balak lagi ni. Dekat Terengganu, dekat Kelantan. Berlaku 3 pertembungan sekarang ni, tuan-tuan, di antara 3 orang yang sekarang berpecah di PAS Kelantan. Siapakah mereka yang nak jadi menteri besar ni? Pertama, Nick Amar. Sekarang ini memang dia nak tolak dah. Siapa nama yang dia menteri besar Kelantan sekarang ni? Yaakob. Siapa menteri besar Kelantan? Aku berlupa lah. Tahu Nick Amar je. Something Yaakob. MB Kelantan. So sekarang ni dia nak buang menteri besar Kelantan tu, normal lah. PRN ini
adalah untuk nak naikkan Nik Amar jadi Menteri Besar Kelantan. Itu tim Nik Amar. Ahmad Yaakob, terima kasih. Dan itu adalah Menteri Besar timbalan sekarang ni, dia naikkan Nik Amar. Itu satu tim. Tapi ada satu tim lagi, tim Singa PAS Nasaruddin Daud. Dia pun nak jadi Menteri Besar, tuan-tuan. Dan dua ni tak boleh sekarang ni bertembung. Namun begitu, ada tim ketiga sekarang ini nak naikkan balik legasi Nik Aziz. Siapa dia? Nik Abduh. Sekarang ini nak naikkan balik legasi Nik Aziz, arwah Nik Aziz. Nik Abduh antara yang nak dilonjak naik. Dia ada 3 tim sekarang ini. Masing-masing bercita-cita nak jadi Menteri Besar. Terutama yang dua ni lah, Nik Amar dan juga Nasaruddin Daud ni. Dua ni memang cita besar nak menjadi apa orang kata Menteri Besar di Kelantan. Isu dia sekarang ini adalah siapa yang mampu nak command? Siapa yang mampu nak menentukan? Saya kata PAS Terengganu, PAS Kelantan dah gaduh dah. Dah tak sekufu dah dekat situ. Right? Sebab dia ada tim. Dia ada tim yang memang anti Haji Hadi di Kelantan. Di Terengganu dia ada juga, tapi tak setara di Kelantan ni. Kelantan ni tim yang anti Haji Hadi, dia ada pro tu ada. Tapi yang anti tu ramai. So mereka ni bila naik yang anti Haji Hadi ni, tuan-tuan, isu dia akan berlaku pertembungan lagi besar dengan Terengganu. And that is the reason why kenapa dana PAS ni perlu digunakan dalam tim Haji Hadi ni untuk memastikan mereka terus kuat di Kelantan dan Terengganu. Kalau runtuh salah satu, terutama Kelantan, kalau dia macam ni, tuan-tuan, Kelantan kali ni kalau pun tak menang besar, kalau tak kalah, kalau tu pun tak kalah, kalau mereka hilang majoriti, itu dah cukup gegarkan PAS. Ni saya nak beritahu ni, kalaupun hilang, kalaupun tak menang, katalah kerajaan perpaduan di Kelantan, cukup hilang majoriti PAS, kita boleh kata next PRU, goodbye PAS. Saya kata bersatu tak lama lagi. Bersatu sekarang ni dah macam tu dah. Tak lama lagi berkumpul. Perikatan Nasional macam tu juga. That's why dia nak berpaut dengan Mahathir ni. Tuan-tuan, kenapa saya kata macam tu? Kalau betul Muhyiddin Yassin bersalah, Bersatu akan diharamkan tau. Dana habis. Dan kalau Bersatu Muhyiddin Yassin masuk ke dalam, korang yang tak ingat, korang ingat Muhyiddin Yassin tak nak bagi tahu ke? Takkan aku makan seorang, takkan aku masuk dalam seorang. Siapa dia tarik? Orang PAS dia boleh tarik, tuan-tuan. Tapi Ish tak ada masuk dalam akaun PAS, dia tak perlu masuk. Muhyiddin Yassin bukan bodoh. Transaction yang dia bagi itu, dia bukan bagi begitu-begitu aja. Dia akan ada file-file yang dia akan kemukakan untuk bargaining power dia. Tuan-tuan, kalau nak jatuh, jangan jatuh seorang-seorang. Ingat Muhyiddin Yassin tu serta kawan ke? Boleh kerana masuk penjara kerana kawan? Tak. Aku jatuh semua. So tak nak aku jatuh, selamatkan aku. Ingat Braveheart ke? Ingat Braveheart ke? Dia kalau kawan pun boleh khianat, dalam UMNO dulu dia boleh khianat, masuk dalam Pakatan Harapan pun dia boleh khianat, masuk bina kerajaan, UMNO dia boleh khianat, takkanlah PAS dia tak boleh khianat. Kau agak apa? Setia kawan mana? Yang penting aku selamat. Nanti dia akan buat bargaining power macam ni lah kita bargain. Aku ada dokumen ni rasuah kepada sekian kepada orang PAS sekian, kepada ni sekian, tebatan banjir sekian, ni sekian. Tapi syarat dia bagi denda je lah kat aku. Bagi denda atau penjara setahun lah, tak apalah. Tolak tak payah masuk penjara. Boleh tak? Setuju tak? Why not? Ada boleh berlaku. PN bersih lah sangat. Bersih pun tidak, stabil pun tidak. Sekarang ni duk gaduh sama sendiri. Hamzah duk gaduh dengan Muhyiddin Yassin. Tim B duk gaduh dengan tim A dalam PAS. Di Terengganu, di dalam PAS, bukan Terengganu je, seluruh PAS. Terengganu, Kelantan pecah 3. Terengganu pecah 2. Sebab apa, tuan-tuan? Kuasa. Bila kuasa tu dah mula, orang kata apa, dia orang guna kuasa tu. Dia orang dah kemaruk dengan kuasa. Tuan-tuan, saya hari ni cerita lah kuasa duit, dua benda ni Addicted. Dia addict. Itulah cerita lagu Search tu kan, Hukum Karma tu kan. Gila kuasa. Dia dah gila. Melayu ni cantik perkataan tu. Dia guna gila kuasa.
Gila kuasa. Dia guna perkataan gila tau. Dia bukannya tamak kuasa. Adalah perkataan tamak kuasa, tapi perkataan gila kuasa. Kenapa Melayu guna gila? Orang gila dia dah tak waras. Kuasa itu menyebabkan dia tak waras. Tak warasnya PAS, tuan-tuan. You tengok masa PRU hari tu, influencer tu dibayar. Saya tengok, saya ingat lagi, ya Allah, macam ni PAS. Ada seorang perempuan ni, yelah, dia bila saya terscroll, ni semua PN pakai baju ketat gila, membonjol. Hijau. Kita sokong PAS. Kita tetap sokong PAS. Saya kata, ya Allah, is this the level that PAS stooping down right now? Guna perempuan macam ni. Kalau dulu zaman dulu perempuan bertanding pun tak boleh. Kan saya ingat lagi kalau dengan PAS dulu, kita masa kerjaan Pakatan Rakyat kan. Muslimat PAS, tengok Muslimat PKR atas bawah. Macam tengok orang kafir. Apa pakai, padahal pakai tudung ni. Apa pakai sekarang ini TikTok. Siap PN tu dekat sini perempuan tu. Ada, saya tengok tadi. Ya Allah, dekat sini perempuan tu. Kita tetap, malah aku nak tunjuk. PAS, tuan-tuan, PAS. Bersatu tu aku tak kisahlah sangat ni. PAS. Islam ni, PAS. Perlembagaan Islam, ulama. Kan? Tapi dia punya level tu sampai ke peringkat tu. Tak cerita fitnah lagi ni. Yang mana influencer ni dibayar. Influencer dia tak kisahlah. Aku bayar aku RM100,000, aku pakai apa pun, colour apa pun, aku tak kisah. Aku tak kisah. Yang penting kau dah bayar, kan? Bukan sikit, tuan-tuan, bila disebut tadi kan, influencer dibayar RM100,000, saya toleh. Apa salah aku tak kena bayar? Oh, aku belum sampai lagi ke level influencer. Live malam ni pun baru 2.8k menonton. Yang sini pun tak ramai, 6,551 orang. Baru 8,000 orang tengok, tak ramai. Kan? Dia pun sebab tu putus tadi. Kalau tidak 10,000 kan ni. Tak. Itu level PAS zaman sekarang berbanding PAS zaman Fadil Noor, zaman arwah Nik Aziz. Sekurang-kurangnya walaupun mereka tak menang, tapi mereka berpegang kepada prinsip. Prinsip apa? Prinsip Islam tu kita respect. Prinsip Islam, prinsip perjuangan, halal haram tu dipegang. Sekarang ni macam tak ada halal haram, tuan-tuan. Yang mana fitnah dia orang tak kisah. Ni fitnah. Fitnah tu lebih besar, lebih teruk daripada membunuh. Ini semua kita belajar ni. Ini ustaz sendiri cakap pada kita. Tapi dia fitnah macam, dia fitnah tu macam dia kunyah kacang daripada macam dia kopek kacang macam kuaci macam tu je. Fitnah keluar daripada mulut dia. Lepas tu minta maaf. Oh sorry, saya fitnah, I'm sorry. Fitnah lagi. Tuan-tuan tak takut ke tuan-tuan terlibat dalam fitnah ni? Tak, jangan tanya kami ni. Kami ni, kau orang dah cop kami ni ahli neraka dah. Kami ni memang dah dicop ahli neraka. Tak kamu tu yang mengaku Islam tu. Kamu tak takut pada fitnah ke? Ke kamu dah confirm ahli syurga? Buatlah dosa macam mana sekalipun, terampun dosa kamu. Ke macam tu? Yang ada nombor ahli tu. Yang ada nombor ahli tu. Kan? Macam. Well, itulah dia. Tak apalah. Kan? Itu cerita saya pada malam inilah. So, tuan-tuan fikir, tuan-tuan hadam, tuan-tuan bawa skandal terbaru MB Terengganu. Bukan MB Terengganu, pimpinan PAS Terengganu. Saya tak sebut MB saya sebut pimpinan PAS Terengganu. Sekarang ini akan dikeluarkan satu persatu. PAS Kelantan, coming. PAS Kelantan, coming. Pecah 3, coming, tuan-tuan. Kalau kalah satu hal lah. Kalaupun mereka, bayangkan tak menang majoriti kecil, habis PAS. Okay. Sekian daripada saya. Terima kasih saya ucapkan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan. Kejap. Lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum. Jumpa di TikTok.